Okay, Assalamualaikum. Welcome back to YouTube channel Izzat Daniel. Okay guys, hari ni Izzat nak cerita Ex Handegani part berapa entah Izzat tak ingat. Tapi ada orang minta dekat Izzat, dekat komen. Dia cakap Izzat sambunglah cerita pasal Handegani. Okay baik, kali ni Izzat nak cerita tahun terakhir dekat sekolah Handegani. Tahun terakhir ni banyak kenangan-kenangan yang terindah bagi Izzat, kenangan-kenangan manis dan kenangan-kenangan pahit. So sebelum Izzat cerita dekat korang, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okay guys, tahun terakhir Izzat dekat sekolah Handegani tahun 2019. Waktu ni Izzat ambil SPM. Waktu ni Izzat umur 20, tapi Izzat ambil SPM tingkatan 5 lah. Jadi tingkatan 5 di sekolah Handegani ni berbeza dengan sekolah luar. Sebab apa berbeza? Sebab kalau tingkatan 5, kalau kita tengok sekarang tingkatan 5 di sekolah luar, bila dia balik dia boleh buat aktiviti sendiri. Contohnya main game ke, melepak ke. Tapi di sekolah Handegani ni berbeza. Disebabkan bila kita orang balik je daripada sekolah tu, daripada unit akademik, siap master, siap tukar baju semua, kita orang balik, kita orang tidak dibenarkan untuk tidur. Sesiapa yang ditangkap tidur pada waktu petang akan dikenakan hukuman. Jadi kita orang diwajibkan untuk membaca buku. Untuk fokus pada SPM, kita orang kena tekanan. Sebenarnya tekanan ni adalah salah satu benda yang bagus dalam kehidupan kita. Tekanan ni benda yang bagus tau. Tekanan daripada segi yang positif lah. Sebab apa? Dia macam kata, mempercepatkan proses. Bukan macam mana je nak kata. Dia macam contohnya kita kena kejar anjing. Kita tak pernah terfikir pun yang kita lari selaju ni. Tapi bila kena kejar anjing, kita dapat lari dengan laju. Begitulah yang Izzat nak maksudkan. Jadi tekanan dari segi warden buat baca buku. Kalau warden tak buat macam tu, budak akan balik tidur je. Jadi itulah yang disebabkan di sekolah negeri ni ramai yang mendapat A dalam SPM. Hampir ke semua lulus dalam subjek yang penting. Hampir ke semua. Jadi dekat sini banyak kenangan yang tercipta dengan kawan-kawan. Waktu nak dibebaskan, Izzat banyak terima surat. Memang banyak terima surat daripada junior-junior Izzat. Waktu tu Izzat nak bebas. Waktu sebelum bebas tu, Izzat ditempatkan di dom atas untuk menjaga junior, menjaga budak-budak baru, budak-budak tingkatan 4. Jadi Izzat ingat sebelum ni Izzat ni macam tak guna lah. Macam diorang benci dekat Izzat sebab Izzat selalu marah diorang. Izzat marah biasanya time-time diorang bising. Jadi Izzat ingat diorang benci dengan Izzat. Tapi bila tiba hari Izzat nak bebas tu, hari Izzat nak bebas, diorang tulis surat kat Izzat. Dia cakap, Izzat, kalau selagi Izzat tak baca, selagi Izzat tak melangkah, selagi Izzat tak melangkah keluar daripada sekolah negeri ni, selagi tu Izzat jangan baca. Dia cakap macam tu kat Izzat. Jadi Izzat pun minta dengan pejabat rekod untuk bawa barang-barang yang Izzat nak bawa keluar. Contohnya seperti surat yang Izzat cakap tadi, surat, pensel box, banyak kenangan. Contohnya yang lukisan yang di belakang Izzat ni, Izzat nak bawa balik. Izzat minta dengan RO. Jadi alhamdulillah surat-surat tu masih dapat dibawa balik. Jadi bila balik je, waktu sampai kat rumah tu Izzat tak baca surat lagi. Izzat luangkan masa bersama dengan keluarga. Waktu malam tu Izzat baca. Malam ni biasa kalau orang-orang masuk air ni broken ke, dia biasa tenangkan fikiran waktu malam. Jadi malam lah Izzat baca kat sana. Kat sana Izzat baca waktu malam. Bila Izzat baca waktu malam, memang sedih. Sebelum Izzat bebas, kawan baik Izzat dah bebas dulu. Petak bebas bulan 7 tak silap Izzat. Bulan 7 tak silap. Dia bebas dulu. Sebelum tu, lepas dia bebas tu, sebelum dia bebas, Izzat ada tulis surat. Tak lama, pada dalam buku, tak lama Petak nak tinggalkan Izzat dan Man. Izzat tulis lah surat yang pasal detik memori waktu Petak nak bebas daripada sekolah negeri ni. Izzat tulis. Dan waktu Izzat nak
Orang kata nak bebas, Man pula yang tinggal seorang. Banyak kenangan-kenangan Ijat. Ada satu hari ni yang Ijat paling ingat dengan Man. Ijat memang bosan, tak boleh tidur waktu tu. Semua orang dah tidur. Jadi Ijat dengan Man ni tak boleh tidur. Jadi waktu tu macam mana? Kita orang buat satu lukisan. Ijat buat lukis muka Man. Man tengah duduk dekat orang kata jejak besi penjara tu. Man duduk kat situ menyandar. Man, buatlah muka, aku nak lukis. Ijat cakap macam tu kat Man. Jadi Man pun buatlah muka. Tu Man buat muka, Ijat lukis lah. Ijat lukis. Kalau Man bergerak sikit je, Ijat marah. Man, apa ni? Aku tengah lukis ni. Ijat cakap macam tu. Okay, Man pun buat muka macam tu balik. Jadi hasil lukisan tu korang boleh tengok. Okay. Jadi itulah hasil lukisan yang Ijat lukis. Memang banyak kenangan. Itu kalau tengok ada surat-surat yang diorang bagi. Surat-surat ni semua Ijat baca. Okey, dekat sekolahan negeri ni sebelum dibebaskan akan diasingkan di bilik asingan untuk faktor-faktor keselamatan. Jadi bila contohnya Ijat waktu tu Ijat bebas, Ijat bebas, hari yang Ijat bebas tu Ijat bebas seorang je Ijat bebas. Jadi hari esok tu ramai, adalah beberapa orang dalam bilik asingan tu yang nak bebas sekali. So semua ditempatkan dalam bilik asingan. Bilik asingan ni sebelum Ijat nak bebas tu, Ijat paling takut. Ijat tak boleh tidur. Sampai pukul berapa Ijat memang tak boleh tidur. Ijat keluar pada bilik asingan tu, nak keluar ke pintu depan. Tak ingat dalam pukul berapa, dalam pukul 9 lah macam tu. Memang tak boleh tidur. Yang Ijat paling takut malam, contohnya esok Ijat nak bebas, hari ni Ijat dah tak boleh nak tidur. Ijat sentiasa fikir, adakah bila Ijat keluar ni, adakah masyarakat dapat terima Ijat? Itu yang Ijat fikir dalam kepala otak. Yang itu keluarga ni dapat tak terima Ijat ni. Jadi tu yang Ijat paling takutkan waktu sebelum nak bebas tu. Ijat takut nak hadap dengan kecaman-kecaman daripada masyarakat. Ijat memang takut sangat. Jadi bila tiba pagi tu, keesokan harinya Ijat dah nak bebas. Bila tiba nama Ijat dipanggil untuk bebas, Ijat pun berjalan dengan UKP diiringi oleh unit kawalan penjara. Ijat berjalan nak sampai je ke pintu depan, pintu gerbang sekolah negeri tu, pintu yang I Love HSG tu. Sebelum sampai kat situ, Ijat nampak Man berdiri atas drawer. Ijat keluar, waktu Ijat keluar ni lambat. Tak tahu sebab apa. Mungkin disebabkan keluarga datang lambat ke. Ijat pun tak tahu sebab apa. Lambat Ijat keluar. Biasa orang keluar pukul 8. Ijat keluar dalam pukul 9 lebih macam tu, tak silap Ijat. Ijat nampak Man. Daripada jauh Ijat nampak Man. Man panggil Ijat. Man panggil Ijat. Dengan dilambai dengan satu baju putih dilambai. Nak bagi nampak tu signal dia. Ijat dengar suara, tapi waktu tu Ijat rabun. Dia tahu Ijat rabun kot. Dia lambai dengan baju. Dia cakap, Ijat, nanti ken salam dekat mak aku. Dia dah bagi nombor mak dia dekat Ijat. Jadi Ijat cakap, InsyaAllah Man, nanti kau bebas nanti cari aku Man. Aku tunggu kau. Ijat cakap macam tu. Nanti kita jumpa dekat luar. Itulah kenangan-kenangan yang menitik. Bila Ijat dah tengok dia, Ijat pandang ke depan, UKP tu dah tunggu Ijat. Unit kawalan penjara tu dah tunggu Ijat. Ijat menangis. Ijat jalan sambil nangis. Sampai dekat pejabat rekod pun Ijat masih ingat Man. Itulah antara kawan yang paling baik dengan Ijat. Man, Petak, Ijat. 3 orang ni memang kawan yang paling baik dengan Ijat. Ijat tak tahu sampai ke hari ni kita orang masih kontak. Dan Petak pun Alhamdulillah, Ijat dah cerita sebelum ni dia pun dah berkahwin. Man insyaAllah tak lama nak berkahwin. Kita doakan untuk Man. Jadi itulah antara kenangan manis Ijat. Lepas tu bila sampai je pejabat rekod, dengar keluarga dah sampai. Bila dengar keluarga dah sampai, semua dah lupa. Lupa sekejap, lupa Man sekejap. Bila sampai keluarga, Ijat keluar je daripada pintu kecil sekolah negeri tu. Ijat nampak ayah Ijat. Ijat peluk dia. Ijat menangis. Ayah Ijat pun menangis. Ayah Ijat suruh Ijat sujud syukur. Ijat pun sujud syukur. Lepas keluar tu dia pun pesan lagi. Kalau sebelum-sebelum ni waktu melawat tu dia pesan. Lepas tu dekat waktu nak bebas tu dia pesan lagi, bubarlah lepas ni, jangan buat lagi kerja-kerja lama. Jadi Ijat pun tanam azam yang baru. Sebelum-sebelum ni ada azam, dan Ijat tanam azam baru. Ijat nak banggakan mak ayah Ijat. Itulah kenangan yang paling manis. Okay, sebelum ni kita berbalik kepada sebelum Ijat pergi ke asingan. Waktu Ijat nak pergi ke asingan sebelum dibebaskan tu, dekat dorm, diorang budak-budak junior Ijat ni, diorang dah beratur panjang.
Dia berbatu panjang. Sebelum UKP ambil Ijat untuk diasingkan dia orang dah berbatu panjang. Dia orang minta maaf. Ijat pun minta maaf dengan yang paling Ijat ingat. Ijat teringat dekat seorang ni, Bocce. Bocce ni berat dia 177 kilo tak silap Ijat. Tapi dekat negeri ni dia dah turun sikit, turun dalam berapa kilo. Dia dah antara orang yang paling gemuk dekat negeri ni waktu batch Ijat dulu. Dia orang yang paling gemuk. Jadi Ijat peluk dia, Ijat peluk Bocce. Bocce tu gemuk, Ijat peluk dia. Dia menangis, Ijat pun menangis. Ramai junior-junior Ijat yang menangis. Ijat pun menangis nak tinggalkan dia orang. Memang itulah tarikh bebas Ijat. Ijat bersyukur dapat bebas. Tapi Ijat nak lupakan kawan-kawan tu memang sangat susah. Sebab dekat luar Ijat tak dapat. Sama Ijat dah dibebaskan, Ijat tak dapat pun rasa persahabatan tu macam mana. Persahabatan yang sama macam dekat High Negeri. Dia sangat berbeza. Jadi dekat High Negeri memang persahabatan dia sangat kuat. Jadi di situlah, di sekolah High Negeri lah titik pertemuan, persahabatan dan perpisahan. Sampai sini saja dulu cerita kali ni. Inilah cerita High Negeri last. InsyaAllah Ijat akan buat next video. Ijat akan buat video react. Ijat akan buat video apa yang korang nak. Apa yang korang nak video react. Ijat tengok sebelum ni ramai yang nak video react tentang filem Juvana. InsyaAllah Ijat akan buat video react ni di next video. Okay. Terima kasih kepada semua yang support Ijat. Terima kasih kepada 79,000 subscriber. Ya Allah, Ijat pun tak sangka ramai yang support Ijat. Ijat harap korang bukan support Ijat sahaja, support juga bekas-bekas banduan yang lain, bekas-bekas Juvana yang nak berubah ke arah kebaikan. Baik, Ijat nak terima kasih sekali lagi kepada korang. InsyaAllah Ijat doakan korang dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Baik, sampai sini saja. Assalamualaikum.